Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini Ustazah nak bincang tentang latihan minggu lepas, iaitu praktis komprehensif bab 7, graf gerakan, muka surat 206 dan 207. Okey, kita tengok pada soalan 1. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah bas ekspres dalam masa 14 minit. Hitung tempoh masa bas tersebut berada dalam keadaan pegun. Okey, untuk soalan 1A, dia minta ke tempoh masa bas berada dalam keadaan pegun. Bila dalam keadaan pegun, maksud dia jarak dia tak berubah. Jadi, pada graf kita boleh nampak yang jarak tak berubah ni adalah pada sini, iaitu daripada minit yang ke-4 sampai minit yang ke-10. Jadi, kita nak cari tempoh masa, kita ambil 10 minit tolak dengan 4 minit. Jadi kita akan dapat jawapannya 6 minit. Okey, itu untuk soalan 1A. Okey, kalau untuk soalan 1B, dia minta kadar perubahan jarak. Yang mana kadar perubahan jarak, okey, soalan dia kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 4 minit yang terakhir dalam kilometer per jam. Jadi kilometer per jam maksud dia kilometer per jam. Jadi kita boleh tulis kilometer jam negatif 1 macam tu. Okay, so jadi kilometer per jam. Dia minta dalam kilometer per jam. Okey, dalam graf gerakan, kadar perubahan jarak adalah sama dengan kecerunan graf. Yang mana kecerunan graf ni kita akan cari guna formula Y2 tolak Y1 sama dengan X2 tolak. Okey, itu adalah kecerunan. Nak cari formula kecerunan graf. Okey, kat mana kita nak cari nilai X dengan nilai Y dia? Okey, pada graf, tengok graf jarak dengan masa. Okey, jarak adalah paksi Y. Manakala masa adalah paksi X. Okey, kat sini adalah paksi Y, yang ni adalah paksi X. Jadi, bila kata 4 minit yang terakhir, maksud dia daripada minit ke-10 hingga minit ke-14. Jadi, tempoh masa kat sini adalah 4 minit. Jadi, yang ni adalah graf ni adalah graf 4 minit yang terakhir. Jadi, kita akan jumpa akan ada 2 titik yang menghubungkan satu garis lurus pada 4 minit yang terakhir ni. Jadi, koordinat bagi titik ni, 2 titik ni ialah, okay, titik yang pertama, iaitu 10, X10, Y6. Okay, X10, Y6. Manakala titik yang kedua ialah X14 dan Y10. Okey, jadi kita akan masukkan dalam persamaan, iaitu Y2, iaitu Y pada titik yang kedua ialah 10 tolak dengan Y1. Y titik yang pertama ialah 6. Bahagi dengan X2 14 tolak dengan 10 pada titik yang pertama. Tapi kita kena ingat ya, kadar perubahan jarak kena cari dalam kilometer per jam. Jadi kat sini dah ada kilometer dan yang ni adalah minit. So minit kena tukar kepada jam, iaitu bahagi dengan 60. Okey, jadi 10 tolak 6 sama dengan 4. Jadi 14 tolak 10, 4 bahagi dengan 60. Jadi 4 kilometer bahagi dengan 4 bahagi 60, kita akan dapat 1/15 jam. Jadi 4 bahagi 1/15, kita akan dapat jawapannya 60 kilometer per jam. Okey, jadi ini adalah jawapan bagi soalan 1B.
Okey, untuk soalan 1C, laju purata bas untuk tempoh 14 minit dalam kilometer per jam. Okey, dia minta laju purata. Jadi formula bagi laju purata ialah jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa. Okey, jumlah jarak kita tengok pada graf, dia bergerak dari 0 km sampai 10 km. So jumlah jarak dia adalah 10 km. Manakala jumlah masa dia kita boleh ambil daripada soalan untuk tempoh 14 minit. So 14 minit ni adalah jumlah masa dia. So jadi 14 minit. Okey, tengok pada unit. Kita kena tengok pada unit minit. Kita kena tukar dulu kepada jam. Jadi kena bahagi 60. Jadi 10 bahagi 14 bahagi 60. Kita akan dapat jawapannya 42.86 km per jam. Okey, ini adalah jawapan bagi soalan 1C. Okey. Ini adalah jalan kira untuk soalan 1A, B dan C.